Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sihat sejahtera. Hari ini kita akan belajar pendidikan Islam. Okey, bersama saya Ustazah Raedah binti Mat Amin. Kamu ingat lagi tak saya? Okey, saya ingat kamu semua. Okey, baik. Hari ini kita akan belajar Jawi anak-anak. Kita dengar, kita teruskan ke slide yang seterusnya. Baik. Sebelum Ustazah mengajar lebih lanjut lagi, Ustazah nak tanya. Anak-anak ingat tak ada satu nama pahlawan Islam yang terkenal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada satu hari beliau telah mati syahid dan telah dimakan hati beliau oleh seorang wanita yang bernama Hindun. Okey. Ustazah perkenalkanlah ya. Nama pahlawan Islam itu ialah Hamzah. Kenapa Ustazah perkenalkan Hamzah dekat kamu hari ini? Apa kaitannya dengan pelajaran kita pada hari ini? Okey, baik. Hamzah ialah tajuk kita pada hari ini. Kamu pasti ingat bahawa Hamzah berada dalam huruf Jawi kan? Okey, baik. Kita teruskan. Itu dia Tajuknya sama dalam buku teks. Cuba kamu semak pada buku teks muka surat 58 yang bertajuk Kenali Saya Unit 1. Okey, cuba kita baca. Perhatikan dengan teliti. Baik. Okey, kamu lihat di situ ada papan tanda tasik air tawar. Baik, huruf yang berwarna merah ialah huruf Hamzah yang terletak pada tulisan air itu. Kita nak tengok apa lagi huruf yang ada di situ. Budak itu seorang budak tengah mengangkat, seorang kanak-kanak sedang mengangkat papan tanda kalimah doa. Dal, ain, alif, hamzah. Doa. Baik. Seterusnya ada papan tanda perkataan baik. Kan? Nampak tak perkataan baik di situ? Okey. Ni saya tunjuk perkataan baik. Ba, alif, hamzah, ya, qaf. Nampak kan? Okey, baik. Seterusnya perkataan di atas. Dal, alif, hamzah, ta, sin. Di atas. Okey, seterusnya perkataan Al-Quran. Alif, lam, qaf, ra, hamzah, alif, nun. Al-Quran. Aisyah. Ain, alif, hamzah, shin, ta. Shin, ha ya. Aisyah. Aisyah Humairah. Aisyah Humairah ada tak? Okey. Selamat mendengar video saya Aisyah. Okey. Hamzah, waw, nga, ong. Ong ni ialah nama orang. Nama orang yang berbangsa Cina. Baik, kita tengok gambar apa ni? Gambar otak di sini ialah kita baca sila kenal pasti kedudukan huruf Hamzah. Kan? Jadi hari ni yang kita nak belajar ialah kedudukan huruf Hamzah. Kalau kamu lihat di sini, kejap huruf Hamzahnya ada di sebelah apa di atas, ada di bawah, ada yang di tengah-tengah, ada yang di atas alif, ada yang di bawah alif. Okey. Hari ni kita nak belajar cara menulis Hamzah tu macam mana. Okey? Baik anak-anak, siapkan diri, kita bersedia. Okey, baik kita teruskan. Kedudukan Hamzah ada berapa? Okey, ada 5 kedudukan huruf Hamzah ya anak-anak. Baik, yang pertama, okey, Hamzah di atas huruf alif. Semua tahu huruf alif? Okey, baik. Iya, begini caranya. Alif, kemudian atasnya ada Hamzah. Okey. Kemudian kita lihat gambar ini huruf Hamzah di atas huruf alif. Okey, Hamzah di atas huruf alif. Okey.
ada 3 keadaan macam mana kita nak menulis huruf hamzah di atas huruf alif. Yang pertama, huruf alif yang berada di sebelumnya imbuhan di. Kemudian yang kedua, alif yang pertama berada di sebelumnya imbuhan se. Se maknanya sin lah. Dan yang ketiga, alif yang berada ni alif. Alif ni. Alif yang berada sebelumnya imbuhan ke. Okey, baik. Okey, kita lihat. Okay, saya terangkan imbuhan di dulu. Macam mana imbuhan di? Contoh kalimah perkataan. Kalimah itu maksudnya perkataan bahasa Arab kalimah. Bahasa Melayunya ialah perkataan. Baik. Contoh perkataannya urus. Jadi bila ditambah ada imbuhan di, diuruskan. Contohnya kita nak buat diuruskan. Okey, diurus. Jadi perkataannya diurus. Jadi hamzah dal. Okey, dal, alif, hamzah. Hamzahnya ditulis di atas alif. Begitu juga dengan contoh yang kedua bagi huruf imbuhan di, alif. Alif, lam, ya, ha. Okey, jadi bila ditambah di, alif yang pertama sekali, alif, lam, ya, ha, alif yang pertama sekali hendaklah diletakkan hamzah di atas alifnya. Baik. Okey, faham anak-anak? Okey, ini ada imbuhan di. Okey, seterusnya imbuhan se. Okey, perkataan yang contoh di sini ialah ikat. Alif, ya, kaf, ta, ikat. Okey, contoh bagi perkataan ikat, seikat. Okey, sin, se. Alif, hamzah, ya, kaf, ta. Hamzah, alif yang pertama ini hendaklah diletakkan hamzah di atasnya. Bila dia berada di sebelumnya huruf imbuhan se. Untuk seterusnya, bagi imbuhan ke, huruf alif yang berada sebelum, yang sebelumnya huruf kaf, ke huruf alifnya hendaklah ditambah hamzah. Okey, ini contohnya. Okey, baik. Maaf, terlindung. Okey. Ini untuk huruf yang ada imbuhan dal, sin, se atau sin, se dan ke. Jadi tulisan huruf alif yang berada di selepas imbuhan di, se dan ke ini hendaklah ditulis hamzah di atasnya. Ni. Faham? Ya, saya faham anak-anak murid boleh memahami apa yang saya ajarkan ini. Baik. Seterusnya kita lihat kepada kedudukan hamzah yang kedua. Okey. Yang kedua ialah hamzah berada di bawah huruf alif. Hamzah terletak di bawah huruf alif. Ya. Dia pusing-pusing gitu. Okey. Kita lihat apa ciri-ciri hamzah yang berada di bawah huruf alif ini. Okey. Yang pertama ialah kata dasar yang berasal daripada bahasa Arab. Okey, contohnya Islam. Islam ialah kata dasar yang berasal daripada bahasa Arab. Okey, ini contohnya Islam. Kemudian perkataan yang kedua ialah perkataan yang bermula dengan I tunggal. I tunggal huruf I. Okey. Huruf I macam ni. Ini huruf I maaf ya kalau tulisan saya tak cantik. Baik. Menggigil dekat situ.
Baik, seterusnya ialah yang ketiga, kata sapaan. Siapa menyapa orang ni? Dah baik awak. Awak tak pergi sekolah. Kita kan tengah ada COVID. Macam gitu. Gitu. Jadi tulisan alifnya hendaklah diletakkan hamzah di bawahnya. Tulis hamzah di bawah huruf alif pada ketiga-tiga ciri ini. Yang kata dasar daripada bahasa Arab yang bermula dengan i tunggal dan kata sapaan contohnya Okey. Baik. Ini untuk hamzah yang berada di bawah huruf alif. Baik, kita teruskan. Huruf hamzah yang ketiga. Okey, hamzah yang ketiga berada 3 suku daripada garisan. Okey. Baik, macam mana 3 suku tu? Okey, 3 suku ke atas daripada garisan. Ini kan buku kamu kan? Ini kan buku tulis. Jadi kamu tulislah. Ini 3 suku daripada garisan buku kamu tu. Kan? Okey, jadi ini ialah contoh-contoh hamzah 3 suku daripada garisan. 3/4 tu maknanya 3 suku. Contohnya ciri-ciri yang pertama untuk 3/4 daripada garisan ialah perkataan berimbuhan an dan i. Okey, contohnya perkataan bacaan, kejayaan, perasaan, tajaan. Bagi perkataan berimbuhan i pula, hargai, mewarnai, disukai. Okey, itu untuk cara kita menulis hamzah yang berada 3/4 daripada garisan. Okey. Baca, ba alif, ca alif, hamzah tu hendaklah ditulis 3/4 daripada garisan. Dia tak boleh tulis bawah sangat ataupun di tengah-tengah. 3/4 daripada garisan. Okey. Baik. Yang kedua, ciri-ciri untuk hamzah 3/4 daripada garisan ialah kata nama khas ditulis 3/4 daripada garisan. Hamzah nga, eng bunyinya. Kata nama khas ni nama orang, eng. Nama orang yang berbangsa Cina. Hamzah waw nga, ong. Juga kata nama khas bagi orang yang berbangsa Cina. Baik. Seterusnya, hamzah 3/4 daripada garisan ialah kata dasar daripada suku kata gabungan ai, au, ui. Okey, contohnya paus, pa alif, hamzah, waw, sin. Paus, au. Seterusnya paep, pa alif, hamzah, ya, pa. Paep, ai. Air, alif, hamzah, ya, ra. Air. Ni ai. Suku kata gabungan a dengan i, au, ui. Okey, laut, lam, alif, hamzah, waw, ta. Laut, au. Ba, waw, hamzah, ya, ha, buih, ui. Dal, waw, hamzah, ya, ta, duit, ui. Okey. Baik, ini ialah huruf hamzah 3/4 daripada garisan. Baik, seterusnya kita lihat contoh yang tadi kita baca, bacaan, hargai dan air. Okey, boleh juga lagi satu, ong. Hamzah, waw, nga, ong. Jadi tulisannya
Hendaklah ditulis 3/4 daripada garisan. Contohnya Ustazah dah letakkan ini di dalam kotak yang ini. Saya harap kamu boleh faham apa yang Ustazah terangkan ini. Okey, baik. Seterusnya, kedudukan huruf hamzah yang keempat ialah hamzah setara dengan garisan. Baik. Ini ialah hamzah yang setara dengan garisan. Maknanya betul-betul terletak di atas garisan di dalam buku tulis kamu. Baik. Ustazah terangkan hamzah setara dengan garisan. Okey, ini contohnya ya. Okey, contoh kalimah-kalimahnya ialah Al-Quran. Okey, kamu lihat hamzah ini berada di atas, betul-betul di atas garisan. Ini tak ada garisan sebab kalau buku tulis mesti ada garisan ya. Okey. Wudu. Saya cuba buat garisan kalau boleh tegak. Okey, ini wudu. Ulama. Ni betul-betul di atas garisan. Okey, dan seterusnya doa, anbiya, insya, ikhfa. Itu ialah kata dasar yang berasal daripada bahasa Arab. Okey. Dan kata-kata perkataan kalimah-kalimah ini terletak di tengah-tengah atau di akhir perkataan. Berbeza dengan yang Islam tadi. Yang Islam tadi berada di permulaan perkataan. Islam. Hamzahnya berada di bawah huruf alif. Yang ini hamzahnya berada betul-betul di atas garisan. Ini ialah kata dasar. Ini ialah kata dasar yang berasal daripada huruf Arab, huruf berasal daripada bahasa Arab, dan kalimah huruf hamzah itu pula terletak di tengah-tengah atau di akhir kalimah. Baik. Saya harap anak-anak faham dengan penerangan saya ini mengenai hamzah setara dengan garisan. Baik, kita teruskan dengan huruf hamzah bagi kedudukan yang kelima ialah hamzah berumah. Okey, hamzah berumah. Hamzah pun ada rumah ya. Kita ada rumah, hamzah pun ada rumah. Baik. Rumah hamzah ini macam rumah ya, tapi dia tidak ada titik. Kan? Okey, seterusnya kita tengok. Macam mana, apa dia perkataan-perkataan yang boleh dijadikan contoh untuk hamzah berumah. Semuanya yang saya paparkan ni ada dalam buku teks. Kalau kamu nak rujuk buku teks sambil melihat video saya pun lagi bagus. Okey, jadi kamu nampak dengan jelas ya. Sebab mungkin ibu bapa kamu nak menggunakan handphone kan. Jadi kamu dah faham apa yang saya terangkan ini melalui video ini. Kamu boleh semak juga di dalam buku teks. Okey, jadi hamzah berumah. Okey, hamzah berumah ini ialah rumahnya seperti huruf ya yang tidak bertitik. Okey, contohnya ejaan malaikat. Mim lam alif hamzah. Ini bukan hamzah ya ya. Jadi ini hamzah. Ini rumah dia. Memang rumah dia ni. Ini ialah rumah ya. Rumah hamzah. Ini ialah rumah hamzah. Okey, jadi cara menulisnya pula perlu disambungkan dengan huruf yang selepasnya jika ianya perlu bersambung. Hamzah kaf mestilah bersambung. Jadi beginilah ejaannya. Contoh Israel, Ain Zai, Ra Alif, Hamzah, Ya, Lam. Hamzah dengan ya perlu disambung. Jadi kita cantumkan hurufnya, buanglah dia punya kepala hamzah, kepala ya ni tadi. Terletak hamzah di atas rumah dia tadi. Okey, masalah mim, sin, hamzah, lam, ha. Sin, hamzah, lam. Sin, hamzah berada di tengah-tengah sin dan lam. Jadi tulis, sambungkan huruf hamzah ni tengah-tengah tadi. So, sambungkan dengan huruf sin.
dan lam. Letakkan hamzahnya di tengah-tengah. Rumahnya mesti disambungkan. Jangan buat ya pula tiba-tiba kat sini ada ya kat sini. Okey, baik. Kemudian nak ejah perkataan Jibril. Hamzah, ya, lam. Perlu disambungkan Mikail dan tahniah. Okey. Baik. Jibril, jin, ba, ra, alif, hamzah, ya, lam. Okey. Perkataan seterusnya Mikail, mim, ya, kaf, alif, hamzah, ya, lam. Okey, seterusnya tahniah, taha, nun, ya, hamzah, ha. Tahniah. Baik. Itulah cara-cara kita mengeja dan menulis hamzah berumah. Hamzah berumah maknanya hamzah tu bawahnya ada rumah dia. Kita tulis je hamzahnya di atas rumahnya. Anak-anak tolong diam ya yang berada di rumah. Aisyah dan Aish minta senyap. Maaf ya, ada gangguan di rumah ini. Jadi kita kena fahamlah. Baik, okey, baik. Saya telah terangkan kedudukan hamzah. Dah sampai pun ke 5 kedudukan. Jadi kita nak ingat balik. Kedudukan hamzah yang pertama. Hamzah di atas alif. Senang aja. Okey, dah lepas atas mestilah bawah. Hamzah di bawah alif. Okey, baik. Huruf hamzah yang ketiga. Hamzah 3/4 daripada garisan. Kalau nak ingat, hamzah di sebelah alif. Baik. Hamzah yang keempat. Hamzah di atas garisan. Ni, hamzah di atas garisan. Dan yang akhir, hamzah berumah. Okey. Kedudukan hamzah ada 5. Hamzah di atas alif. Hamzah di bawah alif. Hamzah setara. Hamzah 3 suku daripada garisan. Hamzah di atas garisan. Dan hamzah berumah. Apa-apalah awak bolehlah nyanyi. Okey, baik. Itu saja kedudukan huruf hamzah. Ada berapa? Ada berapa, Aish? Ada 5. Pandai Amni. Amni Safia okey tak tu? Boleh faham? Haris Ryan boleh faham? Darish Ryan boleh faham? Faham. Anak Ustazah nampak tu faham tu. Okey. Kalau tak faham, boleh tanya Ustazah. PM tepi tau. Kalau tak faham, kalau dah faham, buat aja dalam buku modul tu. Tak susah kan? Baiklah anak-anak. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah ada hadiah untuk awak. Kan? Okey, hadiahnya ialah baik. Kamu buat latihan dalam modul yang Ustazah dah berikan dalam muka surat 1, 2, 3 dan 4. Dalam buku modul tu, Ustazah terlupa nak tulis muka surat. Jadi, kamu anggap muka surat 1, pertama itu 1, 2 dan seterusnya. Yang latihan yang lagi 2 muka surat tu jangan buatnya. Yang akhir tu, yang ada hitam-hitam tu, itu untuk bidang ibadah. Jadi, yang ini hanya untuk jawi sahaja. Siapkan yang tu dulu. Tunggu. Kemudian kalau dah siap, simpan dulu latihan kamu. Tunggu sehingga Ustazah arahkan kamu menghantarnya ke sekolah. Baik anak-anak. Ustazah doakan anak-anak semua dalam keadaan sihat, sejahtera, terhindar daripada apa-apa penyakit, terutamanya sekarang ini daripada virus COVID. Mudah-mudahan kita semua terlindung. Allah lindung kita, pelihara kita, memberkati kita dan merahmati kita walau di mana sahaja kita berada. Serta Allah beri kita kesihatan dan keafiatan kepada semua anak-anak Ustazah.
dan seluruh keluarga. Okey, baik. Okey, Ustazah ucapkan selamat belajar dan selamat membuat latihan. Okey, dan Ustazah ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dan ayah-ayah serta anak-anak yang mengambil perhatian untuk belajar pada hari ini. Semoga anak-anak mendapat manfaat dan ibu-ibu ayah juga mendapat keberkatan kerana membantu anak-anak untuk belajar menuntut ilmu fi sabilillah. Amin, insya-Allah. Semoga kita semua dalam keadaan sihat sejahtera dan dalam rahmat dan peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian dulu daripada saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.